Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Firman Allah SWT dalam ayat ke-13, 14, 15, 16 dan 17 dari surah Yasin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryati idh ja'ahal mursalun. Idh arsalna ilayhim ithnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bithalithin faqalu inna ilaykum mursalun. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. Terjemahannya dalam tafsir Ibn Katsir jilid ke-8 muka surat 10. Dan buatlah bagi mereka satu perumpamaan, iaitu penduduk satu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka, iaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan kedua-duanya. Kemudian kami kuat dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, sungguhnya kami ini adalah orang yang diutuskan kepadamu. Mereka menjawab, kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami. Dan Allah yang Maha Murah tidak menurunkan seorang pun. Kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka. Mereka berkata, Tuhan kami lebih mengetahui bahawa sungguhnya kami adalah orang yang diutuskan kepada kamu. Dan kewajipan kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Jadi muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, dalam kuliah lalu kita telah bincangkan perkataan yang digunakan oleh Allah di sini, iaitu wadrib lahum. Ini merupakan satu majaz dari sudut bahasanya yang masyhur digunakan di kalangan dalam ayat-ayat tafsir yang kita dapat lihat penggunaan perkataan ini oleh Allah SWT dengan makna wada' ataupun ja'al. Maknanya bawalah. Maknanya, bawakan kepada mereka contoh-contoh ini untuk mereka faham. Ketuklah hati mereka. Begitu maksudnya. Sebagaimana juga saya telah terangkan kepada tuan-tuan, penggunaan perkataan daraba ini dalam beberapa tempat, beberapa penggunaan daripada Al-Quran, sekurang-kurangnya 10 penggunaan, antara lain yang pernah kita bincangkan dalam surah Al-Baqarah ayat ke-26. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Inna Allah la yastahi ayyadriba mathalan ma. Sungguhnya Allah SWT tidak merasa malu untuk membawakan contoh seperti kecilnya nyamuk yang halus, yang kecil itu. Jadi maknanya kat sini juga boleh kita fahami dalam tafsir Hadaiqur Rawhi wa Raihan, ij'al ashabal qaryati wal mursalin ilaihim. Bawakan kepada cerita tentang ashabul qaryah ini dan Rasul diutuskan kepada mereka seperti kisah penduduk Mekah. Wa irsalaka ilaihim. Ini perumpamaan yang sama bahawa ashabul qaryah telah pun diutuskan nabi-nabi kepada mereka, dan penduduk Mekah pula dihantar dirimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada persamaan di situ. Jadi berarti hal musyrikin min ahli Makkah ka hali ashabil qaryah al-mumathal bihim. Persamaan yang ada penduduk Mekah dan juga ashabul qaryah, sama-sama diutuskan nabi untuk menunjuk mereka jalan lurus. Dan saya telah terangkan kepada tuan-tuan pandangan Al-Qasimi dalam tafsirnya Mahasin Ta'wil bahawa arsalna di sini merujuk kepada rasul-rasul. Itu yang ditarjih oleh beliau, walaupun kalangan para ulama salaf kebanyakannya mengatakan kisah itu adalah berkaitan dengan putusan sahabat-sahabat ataupun hawariyun ansar Nabi Isa alaihissalam. Muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian, beginilah kata Al-Imam Al-Fukhrazi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib, menunjukkan di sini secara tak langsung kedudukan sahabat-sahabat Nabi yang tinggi kedudukannya, kemuliaan pangkat mereka. Sebagaimana Nabi pernah menyatakan bahawa ashabi ka anbiya bani Israel, bahawa sahabat-sahabat aku ini kedudukan mereka seperti nabi-nabi yang diutuskan oleh Allah kepada Bani Israel. Tuan-tuan tahu tak bagaimana hebatnya sahabat-sahabat Rasulullah ni, antaranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dalam satu peristiwa ketika para sahabat semua mengalami kesedihan, iaitulah mereka tewas dalam peperangan Uhud. Maka satu pagi mereka duduk bersama dengan Rasulullah SAW mengenang kesilapan yang berlaku itu. Tiba-tiba seorang daripada sahabat dalam pertemuan itu telah pun menceritakan kepada Rasulullah pengalamannya. Ini peristiwa berlaku lepas subuh.
Dan satu hadis yang sahih bahawa sahabat ini bertanya kepada Rasulullah SAW. Hadis ini merupakan hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu hadis anna rajulan ata ila Rasulillah SAW munsarifahu min Uhudin faqala inni ra'aytu al-lailata fil manami dhullatan yantifu minha as-samnu wal 'asalu wa ra'aytu an-nasa yatakaffafuna minha bi aydihim falmustaksir wal mustaqil wa ra'aytu sababan wasilan min as-sama'i ila al-ard ra'aytuka ya Rasulullah akhadhta biha fa'alawta bih akhadhta bihi fa'alawta bih thumma akhadha bihi rajulun akhar min ba'dika fa'ala bih thumma akhadha bihi rajulun akhar ba'dahu fanqata'a bih thumma wusila lahu fa'ala bih. Tuan-tuan, ini peristiwa menariklah untuk kita baca bagaimana para sahabat Nabi ni punya kedudukan tinggi di sisi Allah dan Rasulnya. Bahkan di kalangan sahabat-sahabat Nabi ni ada dipanggil sebagai ulama ataupun fuqaha ataupun muftun yang menjadi pemberi fatwa. Ini ada kaitanlah dengan peristiwa ni, kata Imam Al-Fakhrazi, bahawasanya Allah membawakan kisah perutusan pembantu-pembantu Nabi Isa untuk tujuan berdakwah di tempat yang dikatakan Antakya itu ataupun tempat yang lain. Maka ini juga mengingatkan kita kepada kemuliaan para sahabat, kata Al-Imam Al-Fakhrazi. Iaitu peristiwa yang nyata dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim ini. Satu hari bila Nabi dan para sahabat masa sedih atas ialah apa yang telah berlaku pada mereka dalam perang Uhud, ketidaktaatan mereka kepada perintah Allah dan Rasulnya, maka tiba-tiba seorang daripada sahabat ni memberitahu Nabi, malah tadi saya mimpi Rasulullah, mimpi ni sangat menarik. Apa mimpi engkau? Mimpi saya melihat langit itu menurunkan hujan apa tahu? Samnu wal asalu. Sama ni adalah mentega dan juga asal, madu, butter dan juga honey. Maka semua orang datang untuk merebut apa yang turun daripada langit itu, yang merupakan madu dan juga mentega ini tadi. Allahu Akbar. Dan saya lihat Rasulullah SAW pun ada. Rasulullah sedang menarik satu tali yang membawa baginda naik ke langit, sallallahu alaihi wasallam. Dan tali itu juga disambut oleh ramai belakang Nabi SAW. Tiba-tiba tali itu terputus Rasulullah. Allahu Akbar. Maka Abu Bakar yang ada dalam majlis meminta kepada Rasulullah, kala Abu Bakar, ya Rasulullah, bi abi wa ummi, wallahi tada'anni fala u'abbirannaha. Faqala Rasulullah SAW, u'burha. Qala Abu Bakar, amma dhulla fadhulatul Islam, wa amma alladhi yantifu min as-samni wal 'asali fa huwa al-Qur'an, halawatuhu wa laynuhu. وأما ما يتكافف الناس من ذلك فالمستكثر من القرآن والمستقل منه وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فهو الحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله ثم يأخذ به بعدك رجل فيعلو به ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع ثم يوصل له فيعلو به. Tuan-tuan, jadi Abu Bakar mentafsirkan mimpi itu di hadapan Rasulullah. Kata Al-Imam Al-Qahtani dalam buku beliau yang bertajuk Taratib Al-Idariyah, ini menunjukkan kepada kita tentang kemuliaan kedudukan Abu Bakar dan beberapa orang sahabat yang lain. Rasulullah masih hidup, wahyu masih lagi diturunkan, tiba-tiba mereka berani memberikan pandangan terhadap satu peristiwa yang berlaku. Dan Rasulullah memberikan peluang untuk mereka. Ini menunjukkan kepada kita, tuan-tuan, dari sudut kepimpinan, bagaimana Rasulullah membenarkan untuk beri pandangan. Selagi pandangan itu tidak salah, maka Rasulullah membiarkan Abu Bakar untuk mentakwilkan mimpi itu, mentakbirkan. Takwil, takbir, tafsir. Maka kata Abu Bakar, wahai Rasulullah, awan yang dilihat itu menandakan Islam. Dan asamnu wal asalu, iaitulah butter dan juga madu yang turun honey itu merupakan Quran. Maka berebut-rebutlah manusia untuk mengambil pedoman daripadanya. Tali yang Rasulullah naik itu adalah Islam, Al-Urwatul Wuthqa. Maka dinaiki oleh ramai orang selepas Rasulullah, tiba-tiba terputus tali itu. Maka Abu Bakar berhenti mentakwilkan di situ. Maka Nabi SAW kemudian bila Abu Bakar tanya kepada Rasulullah, "Fa'akhbirni ya Rasulullah bi abi anta asabtu am aqta'tu?" Faqala Rasulullah SAW, "Asabta ba'dan wa aqta'ta ba'dan." Faqala, "Fa wallahi ya Rasulullah la tuhaddithanni ma alladhi aqta'tu." Faqala Nabi SAW, "La tuqsim ya Abu Bakar." Maka Abu Bakar akhirnya bila telah mentakwilkan mimpi itu dengan penuh keyakinan, maka beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, "Betul ke Rasulullah apa yang saya takwilkan ni?" Dah takwil baru tanya. Maka jawapan Rasulullah SAW, Abu Bakar, jangan bersumpah. Apa yang kau katakan itu sebagainya betul, sebagainya kurang tepat. Maka Abu Bakar ini kesungguhannya untuk menuntut ilmu itu lantas menyebabkannya bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ceritalah kepada saya mana yang salah itu." Rasulullah kata, "Sudah Abu Bakar, jangan bersumpah lagi.
Ini tuan-tuan, kata Imam Nawawi dalam syarah kepada hadis ini, dalam syarah Muslim, para ulama berbeza pendapat menjelaskan makna sabda Nabi. Ada yang benar, yang kau kata itu Abu Bakar, ada yang salah. Kata Ibn Qutaybah dan sahabat-sahabat, artinya engkau benar dalam penjelasan mimpimu dan tafsirmu mendekati makna yang sebenarnya, tetapi kesalahanmu adalah engkau terburu-buru mentafsirkannya tanpa aku minta. Ini kata Ibn Qutaybah, tuan-tuan. Tapi ada juga di kalangan para ulama hadis, contohnya seperti At-Tahawi, yang menjelaskan bahawa Abu Bakar tidak mentakwilkan mimpi itu dengan lengkap. Maksudnya As-Samnu dan juga Al-Asalu tu dua benda, bukan? Dia bukan Quran saja. Maknanya di situ ada Quran dan juga ada hadis Nabi SAW. Kemudian Abu Bakar tidak mentakwilkan apa maksud tali itu putus. Sebagian ulama seperti kata Tahawi, Abu Ja'far At-Tahawi, dalam syarah Mushkil Al-Athar, beliau kata bahawa di sini Abu Bakar pernah berlaku pandangan berbeza daripada Umar radhiyallahu anhu. Maka Abu Bakar telah memecat Uthman bin Affan radhiyallahu anhu pada zaman pemerintahannya. Uthman, sahabat yang mulia, tidak ragu sedikit pun sifat amanah, kejujuran daripadanya. Tapi bila menjadi ketua, ada tindakan kita yang orang senang, ada tindakan kita yang orang tak senang. Itu adalah prinsip mana-mana kepimpinan pun begitulah. Ada orang setuju, ada orang tak setuju. Kalau kita merasakan ia menepati kehendak Allah dan Rasulnya, ayo, kayu, jalan, teruskan. Yang kita bimbang bila kita melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya. Kerana ridhan nas ghayatun la tudrak. Kehendak manusia itu memang satu benda yang diimpikan tetapi sukar untuk memperolehinya, kata Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Jadi maksud tali itu terputus, kata Imam Tahawi, maksudnya Abu Bakar telah pun memecat Uthman radhiyallahu anhum wa ardhahum ajma'in. Ini ijtihad mereka. Namun bila Abu Bakar wafat, datang Umar dan kemudian Uthman naik semula. Dan Uthman menyambung kembali tali itu kerana pelaksanaan kepimpinannya yang sangat saleh lagi muslih. Jadi berarti dalam hadis ini menunjukkan kepada kita tentang kemuliaan para sahabat. Nabi membenarkan mereka untuk mentakwilkan mimpi sedangkan Nabi masih lagi bersama dengan mereka, masih hidup sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini menunjukkan kepada kita orang berilmu, kadang-kadang mereka memang mempunyai satu rasa ketergesaan nak sampaikan ilmu itu. Tuan-tuan dimuliakan sekalian, seorang bapa yang hakim, bijaksana berada dengan anaknya dalam kereta, mungkin sepanjang perjalanannya dari Kuala Lumpur ke Pulau Pinang, dia boleh berkata, berpesan, menasihati kerana banyaknya ilmu yang ada pada dia untuk disampaikan. Tapi mungkin seorang yang tidak mempunyai ilmu duduk sama 10 minit, 20 minit bersama dengan orang lain pun dia tidak tahu apa nak cakap. Maka kembali kita kepada peristiwa ini, tuan-tuan yang berkata, berarti bila Nabi SAW membiarkan Abu Bakar mentakwil mimpi dan kemudian Nabi mengatakan ada yang betul, ada yang salah, iaitu dalam konteks tali yang terputus itu adalah pemecatan Uthman oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Tapi baginda wafat digantikan Umar, kemudian Uthman datang semula. Itu perkara biasa. Maka Uthman tidak sedikit pun dendam pada Abu Bakar. Uthman radhiyallahu anhu meneruskan kepimpinan dan meneruskan kejayaan pembukaan berbagai-bagai negara, menyeru manusia kepada Islam tanpa mengingat sedikit pun apa yang berlaku kepada beliau sebelum itu. Ini orang berjiwa besar. Great mind talk about ideas, mereka berkata. Jadi kembali kita kepada kisah perutusan yang dinyatakan oleh Allah di sini mengikut kata Imam Muhammad Al-Urami, dan begitu juga Imam Ibn Tahir Ibn Ashur dan Tahrir Tanwir. Wa tahqiqul qissah, apa yang aku dapati di sudut kisah yang sebenarnya, bahawa Nabi Isa AS telah pun menghantar di kalangan pengikut-pengikutnya, ansarnya itu, untuk menyeru manusia kepada Islam. Tapi walakin Isa awsa al-hawariyin alla, bahawa Nabi Isa AS telah pesan kepada golongan hawariyin supaya jangan biarkan manusia menyembah berhala. Fakanu idza ra'aw ru'ya aw khatara lahum khatir bitawajjuh ila balad min bilad Israel aw ma jawaraha aw khatara fi nufusihim ilham bitawajjuh ila balad, alimu anna dhalika wahyun min Allah litahqiq wasiyati Isa AS. Maka Nabi Isa AS telah berpesan kepada pengikut-pengikutnya supaya menjalankan kerja dakwah. Wa kana dhalika fi hudud sana 40 ba'da maulid Isa AS. Ini berlaku sekitar 40 tahun selepas kelahiran Nabi Isa AS. Jadi berlaku khilaf di kalangan para ulama tafsir tentang siapakah yang diutuskan itu. Bahawa yang pertama seperti disebut oleh Tahir Ibn Ashur yang ternyata begitu mendalami kitab Taurat dan juga Injil dalam kajian beliau, Old Testament, New Testament. Beliau berkata bahawa tiga orang itu, seorang bernama Barnabas, seorang bernama Shaul, yang dipanggil juga sebagai
bolos dan kemudian dihantar sila. Ini ada pandangan berbeza. Dan dalam tafsir Nukatul Uyun oleh Al-Imam Al-Mawardi mengatakan bahawa namanya Syam'un, Yuhanna. Ini ada yang mengatakan Sadiq, Saduk. Dan Sam'an wa Yahya, ini kata-kata Naqash. Maka ada pendapat yang mengatakan itulah nama yang diutuskan. Tapi seperti yang kita semua sedia maklum, penekanan kepada aspek sedemikian bukanlah perkara-perkara keutamaan. Bahawa antara mahasin dan tanzil ini dalam Quran, sikap dan kita dapat lihat kekuatan daripada Al-Quran ni seperti kata Syekh Qutb dan fi Zilal Al-Quran. Huwa al-ijaz fil qasas wal anba. Pendekatan Al-Quran adalah milih untuk meringkaskan. Tak bawa cerita tu panjang lebar, cerita tentang nama orang, cerita tentang bilangan, itu semua tidak penting. Yang penting dakwah yang disampaikan. Yang penting al-maqsad, al-asma, iaitu tujuan utama, hadaf utama dia adalah untuk mengajak manusia bertazkir dan juga i'tibar. Sesuai dengan kedudukan Al-Quran seperti disebut dalam Al-Burhan fi Ulumil Quran, satu daripada peranannya adalah tazkirah, memberi peringatan samping menekankan aspek ahkam dan juga perkara-perkara bersifat tauhidillah, penekanan kepada aspek akidah itu. Jadi insya-Allah kita akan huraikan lebih lanjut tentang perutusan ini seperti disebut oleh para ulama bagi menunjukkan kemuliaan para sahabat sebenarnya, kata Imam Al-Faqr Razi. Jadi Imam Al-Faqr Razi menekankan yang diutuskan itu adalah sahabat-sahabat Nabi Isa yang punya kedudukan sebagaimana sahabat-sahabat Nabi juga punya kedudukan. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.